Kita intro dulu. Nampak gayanya, bantahan-bantahan kita terhadap cadangan Ngakormeng itu telah membuahkan hasil. Dia telah tarik balik segala cadangan beliau. Betul ke? Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti yang saya sebutkan pada awal video tadi, nampak gayanya segala bantahan kita, kecaman kita, kritikan kita terhadap cadangan Ngakormeng yang hendak menjadikan kampung-kampung baru Cina sebagai tapak warisan sejarah UNESCO agaknya telah pun membuahkan hasil. Ini kerana pada semalam, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ngakormeng ketika ditanyakan oleh wartawan berkenaan dengan perkembangan lanjut berhubung cadangan beliau itu, beliau telah mengatakan dia tak nak cerita lagi apa-apa, tak nak sambung lagi apa-apa, kita move on, cerita sudah tutup. Itu saja komen beliau dan tidak ada sebarang elaboration. Jadi secara asasnya tuan-tuan sekalian, ini seolah-olahnya bolehlah kita katakan yang Ngakormeng tidak mahu lagi memanjangkan perkara berkenaan dengan cadangan untuk menjadikan kampung-kampung baru Cina itu sebagai tapak warisan sejarah UNESCO. Dari satu segi, kita boleh faham secara harfiahnya, konon-kononnya Ngakormeng kata macam dia nak tarik baliklah cadangan tersebut, tak nak teruskan dan sebagainya. Jikalau itu betul, maka ialah ini merupakan satu kemenangan bagi kita rakyat Malaysia secara asasnya untuk menentang cadangan daripada Ngakormeng, cadangan yang sangat-sangat tidak bijak ini. Dan memang betul pun, setiap orang yang waras pastinya menentang cadangan tersebut. Ahli sejarah, ahli akademik, even orang Cina sendiri pun menentang cadangan beliau itu sebenarnya. Tetapi saya ada satu persoalan, betul ke Ngakormeng tarik balik? Betul ke dia tak jadi untuk memanjangkan cadangan tersebut kepada UNESCO dan sebagainya? Sebab dia cuma kata dia tak nak panjangkan isu, dia nak move on. Itu sahaja. Sebab dia kata dia tak nak panjangkan isu, dia nak move on, cerita sudah tutup. Itu sahaja. Tetapi dia tidak menyatakan pun dengan jelas sama ada dia meneruskan ataupun menarik kembali cadangan tersebut. Dia tak kata apa-apa pun berkenaan dengan perkara itu. Cuma kata move on, tutup, itu sahaja. Tapi itulah, mungkin kita boleh fahamilah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita harapkan betul lah tutup itu bermaksud dia tak jadi nak teruskan cadangan itu. Tetapi yelah, mereka ini kadang-kadang licik tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Di depan kita mungkin dia tak nak buat apa-apa. Dia appear untuk kata, oh kita tak ada apa-apa, kita dah selesaikan semua ni, kita nak cerita panjang lagi dah. Tetapi belakang kita tak tahu apa yang mereka buat sebenarnya. Kita tak tahu mungkinkah benda itu sudah difilekan ke apa ke. Tengok-tengok, kita hanya akan tahu bila perkara itu sudah terlambat. Nasi sudah menjadi bubur. Masa itu tak guna lagi dah satu sen pun masalahnya. Tetapi itulah, sekali lagi kita dah bangkitkan persoalan. Ngakormeng tahu cadangan beliau ini tak masuk akal. Memang tak layak langsung pun kampung-kampung baru Cina ini hendak dijadikan sebagai tapak warisan UNESCO. Dan dia pun tahu orang-orang Melayu dan juga semua pihak lah yang cerita dekat Malaysia ini pasti akan menentang cadangan beliau. So, dah tahu semua itu bakal berlaku, kenapa dia nak utarakan cadangan tersebut? Adakah Ngakormeng ini orang yang tak cerdik? Jawapannya tidak. Ngakormeng ini cerdik sebenarnya. Bahkan dia sangat-sangat cerdik. Dia merupakan mantan ketua pendebat dekat Universiti Malaya tau. Bukan calang-calang orang tau Ngakormeng ini. Jadi orang sebijak ini pastinya dia akan buat satu benda dengan pertimbangan dan juga strategi yang tersendiri. Dan pada pandangan saya, betul atau salah minta maaf, pada pandangan saya, dia buat semua ini macam saya sebutkan dalam video saya yang ini, dia nak test market. Dia nak beli undi dan juga jiwa orang-orang Cina. Dalam masa yang sama juga, mungkin nak menjarakkan lagi hubungan antara orang Cina dan juga orang Melayu dekat negara kita ini. Sebab dia tahu, cadangan ini akan disokong gila-gila oleh orang-orang Cina, terutamanya penduduk-penduduk kampung-kampung yang terlibat. Dan dia tahu, orang-orang Melayu pasti akan membantah gila-gila cadangan ini. Dia mesti dah masukkan cause and effect tentang perkara itu, tentang probability dan macam-macam lagi dalam tindakan beliau. Macam apa yang selalu dikatakan oleh Sun Tzu, The Art of War, memang tidak akan satu benda jalan tanpa sebarang pertimbangan strategi. Jadinya tuan-tuan sekalian, saya tak adalah nak menuduh Ngakormeng ini ada udang sebalik batu ke apa-apa ke tidak. Itu cuma pandangan daripada luar. Tetapi kalaulah saya berada kat tempat dia, saya tak akan buat satu benda yang akan menyebabkan apa-apa yang saya bina selama ni runtuh macam itu saja. Mesti akan ada sebab. Mesti ada strategi. Dan tugas kita sebenarnya ialah untuk merungkai strategi itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebelum saya nak tinggalkan anda, tuan-tuan dan puan sekalian, saya nak bawakan anda tentang satu cerita. Anda pernah dengar tak satu permainan yang dinamakan permainan serigala? Permainan ini sebenarnya telah direka cipta oleh pelajar sosiologi dekat Rusia, di mana permainan ini macam ni tau. Ada satu kumpulan, katalah ada 10 orang. 2 daripadanya akan dijadikan sebagai serigala setiap. Dia akan undilah, dia akan cabut. 2 daripada itu akan dapat jadi serigala dan selebihnya akan
akan menjadi penduduk kampung. Di mana untuk satu-satu ketika semua penduduk kampung kena tutup mata. Maknanya siapa yang jadi penduduk kampung kena tutup mata masing-masing, melainkan serigala-serigala itu. Di mana dua serigala itu akan berpakat untuk memilih siapakah anggota yang akan dimatikan. Dimatikanlah, bukan mati betul-betul dalam permainan sahaja. Jadi bila mereka buka mata, oh katalah A mati. Dan penduduk kampung pun carilah, oh siapa sebenarnya serigala ni, siapa sebenarnya serigala ni. Dia orang tuduh orang ni. Tengok-tengok ketua permainan kata, oh orang ini bukan serigala, ini ialah orang kampung. Contoh. Dan kemudian mereka akan teruskan benda ini sampailah sama ada orang kampung berjaya membunuh dalam permainan, membunuh kedua-dua serigala tersebut, ataupun serigala yang 2 ekor itu, orang jadi serigala itu dapat membunuh juga dalam permainan orang-orang kampung yang lain itu. Dan biasanya dalam pertandingan ini, dua serigala itu akan menang. Sebab apa? Sebab mereka ini ada informasi. Walaupun mereka ini minoriti, mereka cuma 2 orang saja berbanding dengan 8 orang penduduk kampung yang lain. Sedangkan penduduk-penduduk kampung ini yang tak ada informasi, yang tak ada maklumat, mereka ini akan kalah. Jadi ini membuktikan teori pelajar daripada Rusia itu betapa golongan majoriti yang tidak mendapat informasi, yang tidak ada maklumat ataupun dihalang maklumat kepada mereka akan mengalami kekalahan dan kegagalan. Berbanding dengan golongan minoriti yang ada segala maklumat, yang ada akses untuk segala ilmu dan macam-macam lagi. Jadi anda rasa benda tu ada kaitan tak dengan apa yang tengah berlaku dekat negara kita pada ketika ini? Pesan saya, anda kenalah banyak-banyakkan membaca, banyak-banyakkan menonton video-video, tak kira video itu kena dengan anda ataupun tidak, untuk anda mendapatkan maklumat. Sebab sekarang ini, anda suka ataupun tak suka, kita kena ambil tahu. Sebab kalau kita tak ambil tahu, kita akan jadi macam penduduk kampung itu. Walaupun ramai, tetapi oleh kerana kita tidak ada maklumat, tidak ada informasi, tak ada ilmu, maka kita akan dikalahkan oleh dua serigala. Dapat sesuatu, dan bila benda itu berlaku, serigala-serigala itu akan datang ke kita dan tanyakan kita soalan ini. Memang patut masalahnya. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?